Hai, Assalamualaikum, anda bersama saya Farah untuk Mingguan Aman sekali ini dan jom kita lihat apakah berita dari dalam dan luar negara yang menarik sepanjang minggu lalu. Pin pintar AI Pin yang dilancarkan oleh Human dilihat dapat mengubah bagaimana manusia berinteraksi dengan peranti pintar. Ia sebuah peranti ringan yang terdiri daripada bahagian komputer dan pad bateri dengan magnet. Ini membolehkan AI Pin dikepit pada kollar baju ataupun kemeja. Tiada skrin pada AI Pin, sebaliknya hanyalah sebuah projektor memaparkan maklumat yang ingin diketahui pada telapak tangan. Pemilik kemudian boleh menekan imej pada telapak tangan untuk mendial nombor telefon dan berinteraksi dengan notifikasi. AI Pin dijana oleh chip Snapdragon yang tidak didedahkan serta turut dilengkapi kamera 13 megapiksel yang boleh mengambil gambar serta video. Majoriti interaksi dengan AI Pin dilakukan menerusi arahan suara, gestur jari dan bantuan pembantu maya dengan kecerdasan buatan AI. Human AI Pin boleh ditempah pada harga sekitar RM3,299 sebuah. Hanya di Amerika Syarikat, ia akan dijual secara terbuka awal tahun 2024 dalam warna Eclipse, Equinox serta Luna. Menurut laporan Korea Daily, Samsung kini diperlihatkan akan meningkatkan untuk jualan siri Samsung Galaxy S24 mereka sebanyak 10% berbanding dengan Samsung Galaxy S23 dengan memasarkan sebuah peranti telefon pintar AI pertama mereka. Mereka dipercayai sedang bekerjasama dengan Microsoft dan Google bagi menawarkan ChatGPT dan Bard secara tersedia dalam peranti. Dan dalam minggu yang sama juga, Samsung telah memperkenalkan model generatif AI mereka yang dinamakan sebagai Samsung Ghost. Ia terdiri daripada Samsung Ghost Language, Samsung Ghost Image dan Samsung Ghost Code. Samsung Ghost Language mempunyai kemampuan menulis email, melakukan ringkasan dokumen dan alih bahasa. Samsung Ghost Image pula boleh menjana imej, melakukan settingan gambar dan meningkatkan resolusi imej. Galaxy AI juga turut diumumkan sebagai sebuah kecerdasan buatan untuk peranti Galaxy dalam masa terdekat. Dengan sokongan AI yang tersedia pada peranti ini, beberapa ciri baharu bakal disokong pada peranti Samsung Galaxy yang akan datang dan salah satu daripadanya ialah AI Live Translate Call. Ia besar kemungkinan akan diperkenalkan pada siri Galaxy S24 yang bakal dilancarkan pada Januari depan. OpenAI telah pun mengumumkan beberapa produk kecerdasan buatan mereka dan ini termasuklah dengan GPT-4 Turbo. GPT-4 Turbo mempunyai kemampuan memproses 128,000 token konteks serentak yang bersamaan dengan prompt sepanjang 300 muka surat. Ia turut telah dilatih dengan data lebih terkini sehingga April 2023. Dan melalui GPT-4 Turbo ini juga, OpenAI mengumumkan yang mana pelanggan boleh membangunkan ChatGPT sendiri untuk kegunaan peribadi ataupun produk yang dihasilkan. GPT yang dihasilkan ini kemudiannya boleh membantu tugasan di rumah, tempat kerja, menjadi tutor dan menghasilkan kraft tangan menurut parameter yang dipilih sendiri oleh pengguna. Dan kemudiannya ia boleh dijual kepada pengguna lain menerusi store yang sedang dibangunkan. MediaTek secara rasminya telah memperkenalkan chip pemprosesan berteknologi tinggi mereka yang dikenali sebagai MediaTek Dimensity 9300. Chip ini dijangka akan menguasakan beberapa telefon mercu baharu yang akan diperkenalkan bermula bulan November 2023 ini. Markah penanda aras juga diberikan di mana Dimensity 9300 mencatatkan 2,207,222 mata dalam ujian penanda aras Antutu dan ia lebih tinggi berbanding Snapdragon 8 Gen 3 yang mencatatkan sebanyak 2,200,000 mata. Kini, Rockstar Games secara rasminya telah pun berkongsi mengenai trailer pertama untuk permainan Grand Theft Auto yang bakal dipertontonkan pada Disember 2023 kelak. GTA 6 ini sememangnya dinantikan ramai memandangkan GTA 5 sebelum ini telah diperkenalkan lebih sedekat yang lepas. Malah menurut Rockstar, pengenalan trailer ini kelak adalah selari dengan ulang tahun ke-25 untuk Rockstar Games. Pathfinder 1 merupakan sebuah pesawat paling besar di dunia dan telah diperlihatkan secara rasminya. Saiznya adalah sepanjang 124 meter dengan diameter 20 meter dan ia direka untuk membawa kargo dan memberikan bantuan ketika bencana kerana ia tidak memerlukan landasan panjang untuk mendarat ataupun terbang. Pathfinder 1 boleh pergi ke mana-mana lokasi ia diperlukan asalkan terdapat ruang yang mencukupi. Timbalan Menteri Kerja Raya menyatakan akan mencuba sistem tol tanpa palang pada 2024 kelak sekaligus mengumpulkan pelbagai data untuknya. Untuk menjayakannya, ia akan menggunakan sistem kutipan berasaskan kepada pengecaman nombor pendaftaran automatik ANPR selain sistem RFID.
Kerajaan dilihat sedang mengkaji beberapa kaedah yang melibatkan laman sosial termasuklah mengawal selia TikTok dan ciri e-dagang TikTok Shop yang disertakan bersama dengannya. Perkongsian ini hadir selepas kerajaan sebelum ini menyatakan turut sedang mengkaji keperluan pelbagai platform media sosial perlu berdaftar dengan kerajaan dan mempunyai lesen operasi di Malaysia. Di samping mengimplementasi kadar pencukaian global minimum terhadap platform-platform seperti ini. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil telah pun berkongsi angka terkini mengenai rangkaian 5G di Malaysia yang meliputi 73% kawasan berpenduduk. Ini bermakna berbaki 7% sahaja lagi sebelum mencapai sasaran 80% yang ditetapkan oleh Perdana Menteri Anwar Ibrahim untuk tahun 2023 ini. Dengan mencapainya angka 80% kawasan liputan, fasa seterusnya dalam pembangunan rangkaian 5G akan dimulakan. Sebelum ini, Google telah pun memperkenalkan sokongan carian serba baharu yang dinamakan sebagai SGE ataupun Search Generative Experience. Melaluinya, ia menggunakan sokongan AI berasaskan generatif dalam memberikan jawapan kepada apa yang dicari oleh pengguna. Kini, Google telah pun memperluaskan penawaran ini kepada lebih 120 buah negara termasuk Malaysia. Anda boleh mengaktifkan sokongan SGE ini melalui Google Labs hari ini dan seterusnya menggunakan ia dalam mendapatkan pelbagai informasi dengan mudah melalui ciri generatif. Pada Belanjawan Negeri Selangor 2024 baru-baru ini, Selangor dikatakan bakal menubuhkan Selangor Center for Artificial Intelligence AI dan bakal memperuntukkan RM1 juta demi kelangsungan ekonomi digital negeri. Dalam pengumuman yang sama, Selangor juga turut berhasrat menerajui segmen pertanian pintar dengan memperkasakan teknologi dalam bidang pertanian seperti hidroponik, aquaponik serta penanaman vertikal menggunakan kecerdasan buatan AI pada sektor pertanian negeri. Peruntukan RM10 juta diberikan bagi menjayakan matlamat tersebut. Baiklah, sekian sahaja untuk berita Mingguan Aman sekali ini. Saya Farah dan semoga kita berjumpa lagi pada Mingguan Aman akan datang. Bye!